بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Akhi muslim wa ukhutil muslimah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Malam ini ikhwatul iman, rasanya kita pada muka surat 117. Kita masih di bawah bab muraqabah. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala cuba menghimpunkan dalil-dalil kepada kita ikhwatul iman untuk menunjukkan tentang muraqabah itu wujud. Perasaan muraqabah kita kepada Allah Ta'ala itu wujud. Dan hadis-hadis ini kita tengok An-Nawawi jadikan sebagai dalil di bawah tajuk muraqabah. Sekurang-kurangnya kita telah melihat dua hadis di bawah tajuk ini. Hadis Umar Al-Khattab, riwayat Imam Muslim. Hadis Abi Dzar dan Muaz bin Jabal, riwayat At-Tirmidzi. Malam ini bab yang sama muraqabah, kita masuk hadis yang ketiga. Hadis ini Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawma faqala ya ghulam inni uallimuka bikalimatin احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أنما أخطأك ما لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع اليسر يسرا. Ini ikhwatul iman, hadis yang kita lihat pada malam ni. Kita tengok apakah terjemahan dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku bonceng di belakang kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Lalu beliau bersabda,
Hai bocah. Ni bahasa seberang. Ni Ustaz Sobri kena bantu. Bocah ni apa maksud dia? Mungkin terjemahan ya gulam lah kot. Nanti kita tengok apa ulama terjemah ya gulam itu. Dia kata wahai bocah, budak anak besar lah ni, budak anak besar. Sesungguhnya aku akan mengajarmu beberapa kalimat. Jagalah Allah. Dia akan menjagamu. Jagalah Allah. Kamu pasti mendapatkannya di hadapanmu. Dalam terjemahan dia bubuh di bawah 95 tu, dia kata kamu mendapatinya bersamamu dengan penjagaan, perlindungan dan pertolongannya. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk memberikan mudarat padamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat memberikan mudarat padamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah atas kamu. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembarannya. Di bawah tu kata dia, maksudnya pena yang mencatat takdir telah diangkat, dan tulisan-tulisan takdir yang ada dalam lembaran-lembaran takdir telah kering. Inilah kinayah yang sangat indah tentang rampungnya segala takdir sejak waktu yang sangat lama sebelum terjadi. Hadis ini riwayat At-Tirmizi, kata dia hasan sahih. Dalam riwayat selain daripada Tirmizi, Nabi bersabda, jagalah Allah, engkau akan mendapatnya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu makmur, dia akan mengenalmu di waktu susah, masa sakit. Ketahuilah bahawa apa yang ditulis menimpamu tidak akan bisa meleset darimu. Dan ketahuilah bahawasanya kemenangan itu diraih dengan kesabaran. Dan kelonggaran itu mengiringi masa sulit. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini ikhwatul iman, hadis yang kita jumpa pada malam ini berkaitan dengan masalah muraqabah. Ikhwatul iman, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nampaknya ada satu benda Nawawi nak sampaikan kepada kita ikhwatul iman, iaitu muraqabah ini ikhwatul iman, sesuatu yang kita boleh capai, sesuatu yang bukan benda ajaib, dia benda yang kita boleh capai. Semuanya ikhwan bergantung atas usaha yang kita buat, doa yang kita panjatkan, pergaulan yang kita bercampur, bacaan yang kita baca, kesemuanya berkaitan dengan bi'atus salihah, persekitaran yang baik, yang membantu. Hadis ini ikhwatul iman riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Kita tahu ikhwatul iman, Abdullah bin Abbas ini dia orang yang istimewa. Ada beberapa keistimewaan Abdullah bin Abbas. Di antaranya dia ini orang yang kesemua kita tahu Nabi pernah mendoakan. Nabi pernah mendoakan dengan beberapa doa. Allahumma faqihu fid din, Allahumma alimhu al-kitab wa alimhu ta'wil. Ini di antara doa Nabi sampai kepada Abdullah bin Abbas, sehingga kan dia dipanggil lautan ilmu di kalangan para sahabat. Dia lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah.
dia sempat menyaksikan beberapa ujian-ujian Allah Ta'ala yang turun kepada para sahabat. Kubur dia berada di kawasan Taif. Di kawasan Taif. Ibnu Abbas ini ikhwatul iman, dia seorang sahabat yang banyak masuk keluar rumah Nabi, terutamanya rumah Maimunah. Sebab apa? Sebab Maimunah dengan mak dia Ummul Fadl dua beradik. Jadi Maimunah tu jatuh mak menakan dia. Jadi apabila Rasulullah kena pergi gilir rumah isteri-isteri lain, Maimunah akan ambil Ibnu Abbas untuk teman dia. Untuk teman Maimunah yang duduk seorang-seorang tu. Dia dengan keluarga Nabi ni begitu dekat. Begitu dekat. Kalau sebelah bapa dia, Abbas dengan bapa Nabi. Kalau sebelah mak dia dengan isteri Nabi. Tapi Syiah tak cerita benda ni. Syiah hanya cerita Ali je. Dia tak cerita benda ni semua. Dia tak mau kita tahu kelebihan Abdullah bin Abbas. Dia tak mau kita tahu. Abdullah bin Abbas ini ikhwatul iman, ada satu keistimewaan dia. Pada masa dia mati, ikhwatul iman, dia mati nak ditanam di Taif. Ada para ulama kata dia mati pada tahun 68 Hijrah. 68 Hijrah. Masa mayat dia diusung nak pergi tanam ke bumi Taif itu, orang yang bawa usung mayat dia itu dapat mendengar suatu suara. Suara itu menyatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhili fi ibadi wadkhuli jannati. Orang boleh dengar. Orang pakar duk kata kemungkinan yang baca ni jin kot. Pasal apa? Tak tahu siapa baca tapi dengar suara. Gamaknya daripada kisah inilah sebahagian orang mengambil dalil sunat kita bawa mayat membaca Quran. Gamaknya lah mereka ambil dalil ada riyah Fatihah tu, gamaknya dia ambil daripada dalil inilah. Tapi kita tidak kata apa-apa. Cuma kita kata daripada peristiwa ni tidak wujud dalil. Dalil tak wujud. Sebab yang mati tu kalau jin buat apa kita pergi ikut sunnah jin? Tak ada pasal kita nak pergi ikut sunnah jin. Kita ni orang jin yang kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul iman, Ibnu Abbas ini di antara orang yang bapa dia Al-Abbas berpesan, kalau Rasulullah balik ke rumah Maimunah, hang jangan balik lagi. Apa yang aku nak waktu malam hang bangun, hang tengok macam mana Nabi sembahyang. Sebab sembahyang Nabi di masjid kita nampak, tapi sembahyang Nabi dalam rumah kita tak nampak. Hang tengok dan hang cerita. Dan bila Nabi sembahyang malam, dia pergi duduk sebelah kiri. Nabi ubah dia tengah sembahyang datang ke sebelah kanan. Maka dia banyak mendapat pendidikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa yang perkara-perkara yang pelik yang para ulama cerita tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini. Ikhwatul iman, hadis ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia nak cerita kepada kita, dia kata satu hari kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari dia dapat naik kenderaan di belakang Nabi. Nabi bawa kenderaan, dia duduk di belakang. Ketika itu faqala, Nabi kata pada dia, ya ghulam, budak yang nak membesar ke angka usia baligh. Budak yang nak membesar ke angka baligh. Dan Nabi wafat pun umur dia masa itu pun masih remaja lagi. Tak sampai pun dalam 20 tahun umur dia. Masih belah-belah tu. Ghulam, budak yang dah nak dekat-dekat nak baligh ni. Ataupun bahasa kita kata budak remaja ni. Nabi kata, ya ghulam, antum tengok bahasa ini, apa yang Nabi nak pesan ini, apa yang Nabi nak sampaikan kepada dia ini, ikhwatul iman,
kata Ibnu Rajab Hambali dalam kitab dia, Ibnu Rajab Hambali kata sesuatu yang sangat besar. Yang Nabi nak sampai ini, kata Ibnu Rajab, sesuatu yang sangat besar. Dan hadis ini hadis yang memukau, kata Ibnu Rajab. Hadis ini sangat memukau. Hadis ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Asim, Abu Ya'la dalam musnad dia, Ahmad dalam musnad dia, oleh Imam Al-Ajurri, oleh Imam At-Tabrani, oleh Hakim dalam Mustadrak, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. At-Tirmizi ada dia punya lafaz dia, dan imam-imam lain. Pasal itu dia kata tadi, wa fi riwayatin ghairi Tirmizi, dalam riwayat lain daripada Tirmizi. Tetapi Syekh Albani menyatakan hadis ini adalah sahih. Hadis ini adalah sahih. Dan Ibnu Rajab Hambali juga ada membincangkan tentang sanad hadis ini. Ala kulli halnya, hadis ini kita boleh mengambil pelajaran dan pengajaran. Nabi kita Muhammad ketika Ibnu Abbas duduk di belakang dia, Nabi kata, ya ghulam, wahai ghulam, inni u'allimuka bi kalimat. Inni u'allimuka bi kalimat. Sesungguhnya aku nak bagi tahu pada kamu beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Dia guna kalimah jamak menunjukkan beberapa kalimat, tapi dia baca dengan baris sukun untuk menunjukkan kepentingan kalimah itu, betapa rugi kawan yang tak bagi perhatian pada kalimah sukun itu. Kita dapat pengetahuan dari segi bahasa begitu. Ada beberapa kalimah nak disampaikan, tetapi sangat rugi bagi orang yang tidak bagi perhatian pada kalimah-kalimah ini. Subhanallah. Kalau yang Nabi sampaikan ini dia tidak bagi perhatian, dia rugi. Dia sangat rugi. Ini sesungguhnya aku u'allimuka. Aku nak bagi tahu pada kamu, aku nak alimkan kamu bi kalimat. Kalimatin, beberapa kalimat. Kalimatin dibaca dengan tanwin. Kalimatin, berapa kalimat yang penting. Rugi kalau kau tak bagi perhatian, wahai ghulam. Mungkin kerana ghulam, budak, kita cakap dengan budak kan, dia boleh dengar, dia boleh tak dengar. Kita cakap, dia main handphone, dia SMS. Budak, orang tua tak buat kerja tu. Budak-budak, orang tua kalau dia sembang, dia fokus, dia eye to eye, heart to heart. Tapi budak-budak, kita sembang dengan dia, dia jawab mesej, dia mesej ke orang. Kita sembang, dia kata nanti saya nak ada telefon. Budak-budak Pak Mi, budak-budak. Jadi kita orang tua jangan buat perangai budak. Tapi budak-budak perangai itu. Inni u'allimuka bi kalimatin. Aku nak ajak pada kamu kalimah-kalimah yang penting, wahai Ibnu Abbas. Kalimah-kalimah yang penting. Apa dia yang penting, ikhwan? Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Kau pelihara Allah, kau akan dapat imbal balik. Allah pelihara engkau. Kau pelihara Allah, kau akan dapat imbal balik. Allah pelihara engkau. Subhanallah. Subhanallah, ikhwatul iman. Ini kita kata kalimatun jalilah azimah. Kalimah ini kalimah yang mulia, yang istimewa, yang sangat besar. Ihfazillah, kita pelihara Allah. Tetapi Allah Ta'ala ini laisa bihajah ila ahadin. Allah ni tak ada hajat pada siapa pun untuk pelihara dia. Nabi kata, ihfazillah, kau pelihara Allah. Tapi Allah Ta'ala ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nafsihi laisa bihajah. Diri dia tu dia tak ada hajat siapa nak pelihara dia. Dia tak ada hajat. Tapi murad, maksud dengan pelihara Allah Ta'ala di sini, ikhwatul iman, kita pelihara syariat Allah Ta'ala. Kita pelihara agama Allah, peraturan-peraturan dia. Kita cakap bahasa mudah faham, ikhwatul iman, kita pelihara Allah. Di sini maksud dia apa dia? Kita pelihara hubungan kita dengan Allah. Ikhwan, kalau orang tanya kat kita, hubungan kita dengan Allah ini ada di mana? Hubungan kita dengan Allah ini ada pada tempat yang bernama Tauhid. Pasal itu dikatakan, Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu wa ta'ah. Islam itu dikatakan menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Islam itu menyerah diri kepada Allah dengan jalan tauhid.
dengan jalan tauhid, dengan mematuhi dan mentaati. Mematuhi larangan, mentaati suruhan. Tapi dalam masa yang sama, wa bara'atu minasyirki wa ahli. Kita kena bebaskan diri kita daripada syirik dan apa yang ada hubungan dengan syirik. Yang ni ikhwatul iman, siapa yang tekun salat, yang tekun melakukan ibadat-ibadat sampingan yang lain, tapi dia tak peduli hubungan dia dengan Allah dalam bentuk tauhid, Allah akan rejam dia masuk dalam neraka. Orang yang rosak tauhid dia, Allah Ta'ala firmankan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Telah aku wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum daripada engkau Muhammad, sekiranya mereka merosakkan tauhid mereka, aku batalkan seluruh amal-amal mereka. Maka satu hari ikhwatul iman, Muaz bin Jabal ikhwatul iman, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Muaz bin Jabal satu hari dia pun berpeluang seperti Ibnu Abbas dapat duduk belakang. Nabi bawa keldai dia, dapat duduk di belakang. Masa itu Muaz duduk di belakang, Nabi kata sepatah pada Muaz. Nabi kata, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Nabi kata, Muaz, kamu tahu tak apa dia hak Allah kepada hamba-hambanya dan apakah hak hamba-hambanya kepada Allah? Kamu tahu tak wahai Muaz, Allah itu ada hak kepada kita. Allah tuntut dunia sampai akhirat. Kalau di dunia kita tak selesaikan hak Tuhan, di akhirat Allah tuntut. Dan tuntutan Allah di hari akhirat dalam bentuk pembalasan. Dan kita ada hak kepada Allah. Kita tunai hak Allah, kita boleh minta hak kita kepada Allah. Kita berhak minta hak kita pada Allah. Muaz kata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi bersabda, Nabi kata, Muaz, haqqullahi 'alal 'ibadi. Kamu tahukah hak Allah kepada hambanya apa? Iaitulah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak yang mesti kita beri pada Allah, kita sembah dia, kita ibadah pada dia, langsung jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Tak dibenarkan syirik. Itu hak yang Tuhan minta, ikhwan. Kita tahu ikhwan, ayat Quran menyatakan kepada kita, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Dalam duk beriman ini terkadang-kadang terjebak dengan fahisyah dan menzalimkan diri. Kadang-kadang terjebak dalam fahisyah, benda keji yang menjatuhkan maruah. Kadang-kadang kita zalim diri kita dengan dosa-dosanya lain. Zakarullah, kita cepat-cepat ingat pada Allah. Maka Allah katakan, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kau sebut nama aku dan aku tanya pada engkau, siapa boleh ampun dosa engkau kalau bukan aku? Artinya ikhwan, ada pelajaran. Jatuh dan rebah kita dalam kehidupan ini ikhwan, dia seolah-olah kebiasaan daripada hidup. Kita beristighfar, besok datang pula ujian, kita rebah, kita beristighfar. Demikianlah putaran hidup sampai ke kapan nak mai. Tapi dalam hadis Muaz ni bagi tahu satu je, seolah-olah kita rebah, kita bangun, kita rebah, kita bangun, Tuhan masih melihat kita. Tuhan masih mendekati kita. Kita dah baca dah dalam bab taubat, hamba Allah itu datang dengan dosa membunuh 100 orang. Dia nak mendekati Allah, Allah mendekati dia. Kita dah baca ada hadis-hadis yang begitu dahsyat sebelum daripada ini. Betapa dahsyatnya dosa-dosanya Allah ampun. Tapi apabila kita melakukan kerosakan dalam tauhid, muka kita Tuhan tak mau tengok. Diri kita Tuhan tak mau tengok. Keadaan kita Tuhan tak mau tengok. Subhanallah. Orang yang terlibat dengan zina bertaubat. Kita dah baca ada hadis seorang yang direjam di zaman Nabi. Tiba-tiba ada orang ketika merejam dia menyatakan, semoga Allah mengutuk kamu. Nabi menyatakan, jangan kata demikian. Kerana taubat dia ini boleh diagih-agihkan kepada ahli Madinah sebanyak 70 orang. Zina ni ikhwan, benda yang menjatuhkan maruah. Tapi Tuhan masih pandang orang yang bertaubat. Tapi jangan rosakkan hubungan dengan Allah dalam bentuk tauhid. Allah tak pandang dah kita.
La in asyrakta, kalau kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka. Aku tak terima apa dah daripada hang. Wala takunanna minal khasirin. Jangan menempah kecelakaan akhirat dengan kamu jadi orang yang sangat rugi. Maka hak yang kita kena buat, ikhwan, neraka tu menyala-nyala. Tuhan nak campak hamba masuk neraka, dia suruh tengok semayang tak? Semayang. Semayang fardu korang. Tengok sunat ada buat tak? Ada buat. Tampung. Dia puasa tak? Dia puasa. Tapi ada cacat. Dia puasa sunat tak? Ada. Tampung. Dia ada buat haji? Dia buat haji. Masa buat haji dia ada buat kebaikan tak? Ada. Yang cacat? Tampung. Subhanallah. Tetapi kalau akidah hamba Allah itu rosak dengan dia menduakan Allah, tidak ada tampung menampung. Tidak ada tampung menampung. Allah tak akan terima apa-apa. Maka jangan rosakkan hubungan kita dalam bentuk tauhid. Inilah Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah, pelihara Allah. Jangan buat syirik. Kata Nabi kepada Mu'adz, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dalam Mu'adz, Nabi kata pada Mu'adz tadi, jangan kamu buat syirik pada Allah, wala yusyriku bihi syai'a. Syai'a, sikit pun tak boleh. Kan Nabi pernah habaq tangkai, Nabi kena habaq susuk, Nabi pernah habaq apa dia? Ruqa, mentera-mentera yang tak tahu hasil usul dia. Nabi pernah habaq apa dia? Sumpah-sumpah yang dilafazkan. Yang tak panggil nama Allah, panggil nama makhluk, bintang, bulan, matahari, tok nenek dalam kubur semua dia panggil. Nabi kata, jangan kalimah-kalimah sumpah itu dibuat seperti itu. Nanti kamu syirik kepada Allah. Jangan buat. Lepas tu Nabi kata pada Mu'adz, adapun bila kamu dah tak syirik pada Allah, kamu tauhid pada Allah dengan betul, kamu tak rosakkan akidah, kamu boleh minta kepada Allah di hari akhirat bahagian kamu pula. Apa dia? Iaitulah setelah kamu tidak syirik dan malaikat cek buku kamu tidak syirik, maka kamu berhak minta hak kamu. Apa dia hak kamu? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahawa Allah tidak akan memberi azab pada orang yang tidak syirik pada dia. Kamu berhak minta pada Allah, ya Allah, aku tak pernah syirik pada hang, maka aku berhak diampun, ya Allah. Subhanallah. Antum tengok macam mana Tuhan punya rahmat dengan kita. Jangan buat syirik aja, ikhwan. Bukan bermakna dosa lain boleh buat. Tidak. Tapi jangan buat syirik. Allah tak akan azab kita. Pasal Quran menyatakan kepada kita tentang fa amma man thaqulat mawazinuhu dengan wa amma man khaffat mawazinuhu. Bila Tuhan marah, Tuhan nak hisap, rupanya dia timbang dulu. Dia timbang, dia tengok wa amma man thaqulat, ini orang tidak buat syirik. Timbang. Didapati berat amal baik dia. Fa huwa 'aisyatir radiyah. Bagi satu kehidupannya seronok dekat dia. Ditimbang lagi, tengok rosak tauhid dia. Khaffat mawazinuhu. Ringan kebaikan dia. Fa ummuhu hawiyah. Menyala-nyala api yang bergeloja. Sampai bila neraka tu menyala sampai semua jadi takut. Dikatakan halim talati, neraka jawab hal min mazid. Halim talati, nyahang duk galak ni pasal apa? Penuh tak lagi? Neraka jawab hal min mazid. Awak nak tambah ke? Aku boleh membesar lagi. Ketika neraka galak lagu tu, semua jadi takut. Allah tutup neraka dengan tumit kaki dia. Siapa pun tak boleh kawal neraka, hanya Allah yang Maha Esa seorang boleh kawal neraka. Tapi ditimbang-timbang akidah dia rosak, tauhid dia rosak. Dia pernah pakai tangkai, dia percaya pada tangkai, dia tak percaya pada Tuhan. Dia percaya 50 kekuasaan Tuhan, tapi 50 ada pada makhluk. Iyalah duk baca doa, kalau tak jumpa bomo nak selesai lagu mana? 50 dia bagi pada Tuhan, lagi 50 dia bagi pada makhluk. Allah tak suka demikian. Dikatakan la ilaha illallahu wahdah la syarikalah. Allah itu wahdah, dia esa, dia tunggal, dia satu, dia tak mau lain. Wahdah, dia esa, dia tunggal, dia satu, dia tak mau lain.
La syarikalah. Satu syirik pun aku tak mau. Subhanallah. Sampai Nabi pesan pada kita, ikhwan, kita baca hadis dalam bab ikhlas itu, Nabi kata apa? Riak pun Tuhan tak mau tengok ada dalam hati kita. Kerana itu syirik yang kecil. Astaghfirullahalazim. Allah punya kasih dengan kita ni, jangan buat syirik saja. Masya Allah, ikhwatul iman. Kita pohon pada Allah, Allah selamatkan orang Islam ni daripada syirik. Saya ada pengalaman, tapi saya tak boleh cerita di mana, dengan siapa, tempat mana, di atas keselamatan dalam negeri. Kerana Senet pun tak digubal dengan penuh lagi. Rupanya ikhwan, apabila bisnes satu orang tu pelan besar bisnes dia, pelan meluasa empayar perniagaan dia, maka dia makin hampir dengan kesyirikan. Makin hampir. Sebab bisnes yang besar ini, cemburu orang, sakit mata orang, sakit hati orang melihat keberadaan kita begitu besar. Jadi macam mana nak kepung? Kita boleh kepung bogat, bobo CCTV supaya pencuri tak rompak. Tapi kita tak boleh kepung iri hati orang. Iri hati orang. Dia iri dengan kita. Dia iri, dia pergi siam. Dia tak hantar perompak, tapi dia hantar sihir. Nak menyekat sihir ini daripada merosakkan perniagaan-perniagaan, makin dekatlah insan dengan syirik kepada Allah. Makin besar bisnes dia, makin hampir dia dengan benda itu. Saya mula rasa terkejut bila saya tengok benda itu, ikhwan. Subhanallah. Benarlah Nabi duk pesan benda ini, ikhwan. Benar. Benarlah Nabi pesan benda ni. Jangan buat syirik. Kita boleh kepung bisnes kita. Kita boleh kepung. Kita boleh kepung dengan syirik. Tetapi hubungan kita dengan Allah putus. Hari-hari dia putus. Dia putus. Dia putus. Akhirnya kita mati tak ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan tauhid dah tak ada. Ya, demi Allah, ikhwatul iman. Jangan buat kerja-kerja yang macam ni. Tetapi ikhwan, cabaran begitu kuat. Cabaran begitu kuat. Kepada Allah tempat kita mengadu. Betul, kepada Allah tempat kita mengadu. Tapi tak semua orang diberikan perasaan yang kuat macam tu. Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas, Nabi kata, ihfazillah Abdullah bin Abbas, kau peliharalah Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala peliharalah diri engkau. Mungkin itu juga yang Allah sebutkan dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Orang beriman, kalau kamu bantu Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Allah tak ada hajat pada diri dia, pada sifat dia, pada apa yang dia ada kita bantu, tidak. Dia nak kita buat sesuatu apa yang dia syariatkan, nanti dia akan tunjuk bantuan dia. Nabi kata, ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu pelihara Allah Ta'ala. Kamu pelihara Allah Ta'ala. Nanti kamu akan tengok Allah Ta'ala akan berada di hadapan kau. Allah Ta'ala akan selesaikan urusan-urusan kau. Subhanallah. Subhanallah. Ulama kata ulama salaf ikhwatul iman, satu, kita pelihara benda yang tak nampak kita dengan Allah, hak nama tauhid. Jaga satu. Yang kedua, kata para ulama, kita jaga benda yang nampak, yang zahir ini. Makan, pakai, perhubungan, kita jaga. Bila kita dah jaga dah benda ni, Allah akan tunjuk dia jaga kita. Allah akan tunjuk dia ada. Dia akan tunjuk kata dia ada dan dia duk jaga kita, dia duk awasi kita. Kadang-kadang Tuhan tunjuk ikhwan tapi hati tutup. Kadang-kadang Tuhan tunjuk macam mana dia campak hidayah masuk dalam hati, orang tu nampak Tuhan kawal dia. Orang tu nampak Tuhan kawal dia. Macam satu cerita lama lah, Pak Cik cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, zaman 80-an, 70-an jangan cakap lah. Minum dengan judi ni jangan sembang lah. Kalau hidup tuan-tu tak minum, tak main judi, kira bukan orang Melayu lah. Kira bukan orang Melayu lah. Time tu kira tak penyepak orang, bukan orang tua-tua lah. Time tu kira tak balas ganja, bukan hang tuah lah. Zaman tu. Saya nak cerita satu benda, Ustaz. Dekat-dekat saya nak berubah. Saya duduk di rumah ni,
Duk pi apa, nombor ekor ni, duk pi kira dah nombor. 4 nombor nak pi tikam. Tapi hari itu, memang Tuhan nak jaga saya. Saya pun tak tengok hari kot nak pi. Kedai nombor semua tutup. Sama ada kedai nombor tutup ataupun Tuhan bagi mata saya nampak tutup. Saya tak tahu. Saya pergi kedai itu tutup. Pergi kedai ni tutup. Saya balik, saya melengung. Apa pasal? Apa pasal jadi lagu tu dia kata? Dia kata bila duk main kuliah ni baru tahulah. Tak ada pasal. Saja Tuhan nak bagi hidayah. Saja Tuhan nak bagi petunjuk. Antum tengok macam mana Tuhan jaga kita. Ada orang nak pergi buat maksiat. Dia nak masuk dah kedai nombor ekor. Tapi queue punya pasal dia balik. Dia bebai. Queue punya pasal dia bebai. Leceh betul. Kita nak tikam. Mereka pun nak tikam. Queue tu buat dia bebai. Dia balik. Dia balik dengan bebai. Tapi dia tak nampak. Allah lindung dia. Allah bagi queue. Kadang-kadang start motor dah nak pergi serang siapa ke dengan motor. Brum kata duk pergi start. Kena lampu merah manjang. Bukan saja. Lampu merah tu bukan kena dia pun. Tapi Tuhan blok dia. Tuhan blok dia. Jumpa satu lampu merah. Duk main nombor 99. Dia masuk 99. Dia nak potong, dia tak berani. Tapi nak pi tu nak pergi serang orang. 5 lampu merah kena lagu tu. Kawan dia nak serang pun dah balik dah. Bukan saja ikhwan, Allah lindung. Allah lindung. Balik bebai, baling helmet atas lantai, retak helmet. Mujur dia tak ada. Kalau dia dah aku tetap mampu. Dah bukan mujur. Allah nak bagi hidayah. Allah jaga kita. Allah jaga. Dah Allah tak bagi tahu macam mana dia jaga kita. Tapi kita buka mata hati, banyak kerja jahat kita Tuhan gagalkan. Banyak siri dan episod jahat kita nak buat. Allah gagalkan. Allah sayang dengan kita ya kawan. Kemungkinan dalam hidup kita ni ada benda baik yang kita buat Tuhan pandang. Allah belong. Tak tahulah ya kawan. Mungkin sampai satu tahap Allah belok dengan dia lepas penyakit mai kita. Dia bagi sakit jantung. Hilang takabur dan sombong. Dulu sebelum sakit jantung tak sembang lagu ni. Bila kena 3 blok, dia pergi cucuk kat sini, dia apakah dia panggil, pergi cucuk, apakah spring, apakah, naik sampai atas ni, kena 3 blok. Hari ni tawaduk. Kita kata, apalah aku pergi sakit, aku tak makan minyak pun. Exercise tiap-tiap pagi, aerobik tiap-tiap pagi. Tapi pasal apa boleh 3 blok? Tak ada pasal. Penyakit itu makhluk, Allah pencipta, kita makhluk, dia hantar, dia nak pusing hidup kita. Allah punya urusan. Kadang-kadang dia tak pusing kita, dia pusing cucu kita, Tok Wan berubah. Kadang-kadang penyakit tak attack kita, attack abang kita, adik kita, kakak berubah. Kesemua ini ikhwatul iman, muraqabah. Jiwa kita nampak Tuhan dekat dengan kita. Tuhan duk tunjuk dan duk betulkan kehidupan kita. Nabi kata pada Abdullah bin Abbas, Nabi kata ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu akan dapati Allah itu bersama dengan kau. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu ada benda kamu nak minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Tapi wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila ada benda kamu nak minta perlindungan, juga minta perlindungan kepada Allah. Sa'ala, minta benda baik. Minta nikmat. Ya Allah bagi tu, bagi ni. Tapi ada benda kita minta Allah lindung kita. Maka juga minta kepada Allah. Tak usah pakai tangkai. Tak usah duk buat pagar, pergi pacak pokok asam, baca apa ke keliling rumah. Tak payah. Tak payah ikhwatul iman. Buat pagar bata tak apalah. Pagar bata, pagar buluh yang tu tak apalah. Supaya babi hutan tak turun mai, tak apa. Tapi ini hak pagar di perut ni. Hak tangkai di tangan anak-anak ni. Hak tangkai. Kita ingat dia gantung biji tasbih dalam kereta. Dah, tangkai. Tangkai lah pun ikut perubahan zaman. Bomo lah Facebook. Lah kita tempah nombor bomo dengan Facebook. Kita tak payah beratok queue dah. Bomo panggil pun dengan Facebook.
Dia bagi satu macam kayu koka, dia kata gantung dalam kereta. Kita duk ingat biji tasbih kita nak kereta dia. Tapi rupanya tangkai main dalam rupa biji tasbih. Bila jadi apa-apa kereta dia pegang biji tasbih tu, dia genggam. Kita ingat dia nak tasbih. Dia ingat dia tasbih, rupanya dah ada benda lain. Dia minta pertolongan pada benda lain. Nabi kata dah, manusia dia suka minta benda baik pada Tuhan. Bila Allah uji benda buruk, dia tak tahan. Dia akan cuba khatiak cara lain. Maka Nabi kata, wa idza sta'anta fasta'inu billah. Bila ada kamu nak mohon perlindungan daripada sesuatu, berlindunglah dengan nama Allah. Nabi ajak doa bukan sikit, ikhatul iman. Doa dalam takut, doa tak boleh tidur, doa ketika resah, doa ketika gundah, semua Nabi ajak. Dalam doa, zikir pagi dengan petang, belah pagi nak baca apa, belah petang nak baca apa, subhanallah, cukup banyak. Jangan tinggal zikir pagi dan petang tu. Tak boleh baca semua, baca takat mana yang boleh. Tinggal jangan. Quran, tak boleh ikhwan. Ni dah masuk pukul 10 suku dah. Bukan nak berhenti saja abang, tak berhenti. Tak berhenti saja abang. Lah dah masuk 10 suku dah. Hari Selasa ni, tirai dah nak turun ke bawah dah. Tak pergi antum, nak letak kepala tidur, mesti mau ingat Quran baca tak lagi. Jangan tidur Quran tak baca, ikhwan. Pasal apa? Dia nur. Dia cahaya, ikhwan. Dia protect kita. Tak ada setan suka dengar kalam-kalam Allah. Tak ada setan. Tak ada iblis dan syaitan boleh dengar nama Allah, melainkan dia lari. Nabi dia buat umpama dah. Rumah yang tak baca Quran macam kubur. Dan jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Nabi dah buat perumpamaan tu. Maka kita kena baca Quran. Saya tak boleh baca Quran macam mana? Saya tak boleh baca Quran macam mana? Buat sesuatu. Buat sesuatu. Ima ente buka, tengok. Ima ente pasang keset-keset. Syekh tu duk baca dalam keset, kita buka Quran, kita duk tengok. Kita nak sebut tak boleh. Jangan dalam rumah kita suara Quran tidak berkumandang. Ima kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita yang duduk satu bumbung dengan rumah kita. Mulut ini semua mulut yang kena boleh membaca Al-Quran. Kalau rokok boleh hisap, dulu lembuh ikut hidung, lembuh ikut telinga. Boleh, maka Quran pun boleh. Kita dah baca dah hadis Imam Muslim juga dalam Riyadhus Salihin. Apa Nabi kata? Siapa yang gagak baca Quran, Allah nak bagi 2 pahala. Siapa yang mahir baca Quran, malaikat turun bukan sikit. Dia bersama safarah kiramin bararah. Dan Quran akan datang mencari si pembacanya untuk bagi bantuan di hari akhirat. Lain boleh tak baca Twitter, Facebook. Boleh hari tak buka, tapi Quran tak boleh, ikhwan. Rosak hubungan hati kalau tak baca Quran. Dalam Al-Azkar, Nawawi bawa 5 penyakit hati. Dan dia kata, rawat hati kita dengan 5 ubat. Salah satunya, penyakit hati itu akan hilang dengan apa kata Nawawi? Dengan tilawatul Quran. Dengan membaca Quran dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai di rumah kita tak ada Quran. Saya pesan ikhwan, hari ini orang boleh bubuh Quran dalam, apa itu? Inilah telefon-telefon ni. Tak sama ikhwan. Dengan ada satu naskah Quran dalam rumah, tak sama. Tak sama. Tak sama. Tetap tidak sama. Antum boleh bubuh 30 juzuk Quran dalam antum punya handphone. Boleh bubuh, pitang mana boleh baca. Tak sama dengan satu naskah doa dalam rumah. Berkat dia jauh beza, ikhwan. Sangat jauh beza. Bila Quran dia main dalam keadaan macam ni, ikhwan, dia saja, benda lain tak ada. Respect kita pada dia tu lain macam. Dengan dia main, dia bubuh dalam handphone tu juga ada 1000 mak nenek benda lain. Tak sama, ikhwan. Kedudukan dia tak sama. Tak sama, ikhwan. Tak sama. Habis-habis dia baca Quran, Sadaqallahul Azim, dia terus buka Facebook. Benda yang sama, Facebook. Kata pula kat orang, tadi benda tu ada Quran. Lah ni dia pergi pula kat situ. Tapi kalau dia main satu naskah Quran saja, tak ada apa dalam ni, Quran saja. Kita pegang, kita rasa nak kena ambil ayat semayang. Kita pegang, kita jadi takut. Tapi kalau dia main dengan handphone, kita mula tanya ayat semayang perlu ke tak perlu. Kita mula tanya. Respect kita tu dia hilang sikit-sikit. Tak salah antum bubuh Quran dalam Facebook, tapi
dalam handphone, tapi antum kena tahu jiwa antum berhubung dengan Quran dalam handphone antum dengan jiwa antum berhubung dengan Quran dalam naskah, gelombang dia sudah lain. Antum hati-hati antum. Sunnah tak menghalang kemajuan, tapi sunnah beri perhatian ikhwan. Hati ini sangat penting berhubung dengan wahyu Allah. Sangat penting. Kita buka Quran macam ni, pak cik tengok kita buka macam mana. Kita, hormat kita tu tinggi. Nak kena menghadap kiblat. Tapi dia main dalam bentuk handphone ni, kita dah rasa tak ada apa. Kadang-kadang rasa Quran pun tak. Buka lagu tu aja baca. Tak. Satu macam je baca. Sat lagi boleh tutup. Handphone yang sama pula sat lagi tengok apa pula. Handphone yang sama sat lagi boleh pasang satu lagu pula. I like it. Aha. Keluar pula lagu tu. Sat ni berhenti pula. Astaghfirullahaladzim. Saya tak kata salah, tapi respect kita, gelombang jiwa kita sudah berubah. Maka kena mau ada satu naskah di rumah. Buka baca. Dia kawal kita, ikhwan, dia kawal kita. Kita nak buat dosa apa pun, dia kawal jiwa kita. Tak boleh 24 jam lari tanpa baca Al-Quran. Salah, ikhwan. Salah, sangat-sangat salah. Saya ingat lagi, masa pergi ke rumah Syekh Maulud, pi dia, sampai-sampai Syekh tanya satu soalan. Syekh kata, pi rumah dia pukul 10 pagi pi rumah dia. Masa tu subuh masuk dalam pukul 4.30. Lama lah kan, 5.30, 6.30, 7.30 nak pergi 10, lama lah, banyak jam. Bila sampai-sampai semua duduk, dia tanya sepatah, dia kata baca Quran tak lagi? Di sana soalan tu, baca Quran tak lagi? Semua buat muka welfare tunjuk bawah. Buat muka welfare tunjuk bawah. Maksud dia nak jawab lah, saat lagi balik baca lah. Memang tak baca pun. Dia kata tak payah jawab, aku tengok muka hampa aku tahu. Hari ni dia kata balik, tak usah mengaji. Hampa nak mengaji apa? Ilmu yang aku nak cerita kat hampa ni dari Al-Quran. Kalau induk dia hampa tak boleh baca, hampa tak rasa hormat, apanya hampa minta? Hampa nak mengaji apa? Hampa nak mengaji fiqh, hampa nak mengaji Subulus Salam, hampa nak mengaji Nailul Autar. Semua tu ambil daripada kitab Allah dan sunnah Nabi. Sedangkan kitab Allah ada di rumah hampa tak baca, hampa ingat Tuhan boleh bagi ilmu kat hampa, pergi balik. Begitulah keadaan sebahagian ulama-ulama salaf. Sebahagian yang pernah kita jumpa secara real dengan mereka. Kita balik pula di Malaysia, kita pula tanya ustaz, ustaz baca Quran tak lagi hari ni? Ustaz pula jawab, sunat. Ustaz jawab, sunat. Ustaz pula marah. Ni nak baca kitab kan nak baca Quran? Nak baca Quran di tempat lain. Beza sangat. Tak boleh ikhwan. Allah pelihara kita dengan ayat-ayat dia. Kata dia, wa'lam, ketahuilah wahai budak, annal ummata, kalau ummah, dia tak kata annan nasa, manusia, dia kata ummah. Ummah ni angkatan yang besar. Kalau sekiranya seluruh ummah ni berhimpun, mereka berhimpun untuk apa? Untuk memberi manfaat kepada engkau. Demi Allah, manfaat tak sampai, melainkan apa yang telah Allah tulis kepada engkau. Apa dia ikhwan? Nabi suruh Abdullah bin Abbas ini beriman dengan apa yang Allah tulis pada dia. Kalau orang berhimpun nak tolong, nak bantu, nak bagi, tak akan sampai. Kadar yang akan sampai dengan pertolongan orang tu pada kadar apa? Qad kataballahu lak. Qad kataballahu lak. Apa yang telah Allah tulis. Orang pegang di tangan ni, orang pegang di tangan sampai 10,000, 20,000, orang mai datang nak bagi ke kita. Tapi Allah tulis kita dapat 1,000 aja. 1,000 lah kita dapat. Mungkin dia letak atas rumah kita 10,000, dia letak. Sat lagi adik-beradik tu mai, "Hai abang, dapat banyak ni, pinjam sat 2,000 ni, RM10 dah teruk ah." Hati kita akan jadi murah bagi kat dia. Kita bagi last kali yang kita akan makan. Apa yang Allah tulis? 1,000 atau 500. Jangan menyesal, jangan takut. Allah begitulah dia. Kalau manusia berhimpun, semua berhimpun, ummah semua berhimpun, yadurruka bisyai', nak bagi pada kamu benda sakit, benda mudarat, benda tak elok. Lam yadurruka illa bisyai'in. Mudarat akan sampai juga, melainkan apa yang Allah Ta'ala tulis aja.
Mudarat pasti sampai. Kita akan kena mudarat tu. Tetapi apanya Allah Ta'ala tulis sahaja ikhwatul iman. Ya Allah tak tulis, kita tak akan kena. Apanya Allah Ta'ala tak tulis, kita tak akan kena. Kita kena apa yang Allah Ta'ala tulis. Dan yang kita duk kena selama ni, ini Tuhan dah tulis. Kita tahu. Kita tahu. Orang tu tolong, orang ni tolong. Pertolongan Allah itulah pertolongan yang sebenar-benarnya, ikhwan. Kata dia, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Terangkatlah pena dan keringlah lembaran-lembaran yang ditulis. Apa maksud dia? Diangkat pena, keringlah tulisan yang ada atas lembaran itu. Maksud dia pada ikhwan, yang mana Allah tentu, yang tu akan jadi. Yang mana ada di sisi Allah, yang tu akan jadi. Lain tak akan jadi. Rupanya ikhwan, rupanya ada satu, mungkin saya boleh ceritalah, satu orang lah. Dia ni, saya ingat nak kata dia kaya tak kaya tu saya tak tahulah. Tapi kalau letak dia di sebelah Ismi Ulam Raja, standing jugalah. Bolehlah juga Pak Mit, kan? Saya turun kapal terbang, dia ambil dengan kereta, saya pun terkejut. Kita duduk naik Viva, start 2 kali, 3 kali baru jadi. Kan kita turun kapal terbang, dia ambil dengan kereta, kita kecap ayat leong, tertelan dengan biji alkum terus. Dia jemput ceramah, dia main ambil dengan kereta macam tu. Dia tak tahu kita ni Penang punya mai. Tapi kita nak naik kereta dia, duk ketuk kasut lah. Kita ni orang kampung, jalan berlemuas sampai ke lutut. Duk ketuk kasut, dia kata ketuk, apa masuk? Kita duk tengok kereta dia. Kereta kita pun sampai tempat cuci tanya, tak mau basuh ke? Baru kita pergi basuh. Car wash tu sampai main rumah, dia tanya tak mau basuh ke? Pasal kereta dah nampak macam apa ni? Baru pergi basuh. Hamba Allah ni punya kereta, jangan cakap. Saya duk tengok kereta dia depan tu macam kapal terbang punya, duk tekan-tekan. Oh dahsyat kawan ni. Dia punya tempat jolok tu tak macam kunci. Dia macam apa lah. Dia bukan kunci bergigi ni. Dia ada satu macam. Cak. Start, dia start. Dia tak payah duk pap. Tak payah. Dia masuk benda tu, dia tekan start, dia start. Oh dia siap. Lepas tu keluar daripada kereta pula, dia tutup kereta, enjin tu duk hidup lagi. Dia mati sendiri. Wah, dia siap. Tak apa duk sembang. Dia kata kat saya, Ustaz, jangan takutlah. Jangan takut. Sembang lagi, sementara nak pergi tempat ceramah tu sembang. Pakcik yang ikut dengan saya ni, Pakcik Anifah. Pakcik Anifah kata kat dia, alhamdulillah lah Tuhan bagi nikmat pada orang Islam macam ni, alhamdulillah. Ini saya nak cerita bahasa dia. Dia kata apa? Dia kata, betul-betul yang boleh buat kawai hati kita. Ni dia kata, dia ada bawa kereta tu. Yang betul-betul boleh kawai hati kita, kita mau ingat alam ghaib, baru kita jadi elok. Kalau kita tak ingat alam ghaib, tak ingat kubur, tak ingat apa ada dalam kubur, tak ingat mahsyar, tak ingat pembalasan Tuhan, tak ingat kata Allah itu ada, semua dia akan bagi rosak. Jadi saya ni, dia kata, boleh panggil Ustaz main ceramah sampai sini, boleh main panggil Ustaz ceramah sampai sini, pasal benda ni lah Ustaz. Pasal saya percaya, saya panggil orang main cakap agama, saya jadi elok. Kalau saya panggil orang just bagi apa-apa, tak bagi agama, saya, pekerja saya tahu mesti hidup tak elok. Boleh kaya, boleh raya, tapi mesti hidup kena laknat dengan Tuhan. Ini nama dia ikhwan, kita beriman dengan takdir. Takdir syar'i. Dibangsakan pada hukum syarak. Apa dia? Apa yang Allah cerita dalam kitab dia, itu yang kita terima. Allah cerita mati ada. Allah cerita siksa kubur ada. Allah cerita duduk dalam kubur, malaikat nak mai tu macam mana malaikat nak mai, subhanallah. Dalam hadis Tirmizi, Nabi sifatkan malaikat mungkar dengan nangkir mai dengan mata kebiru-biruan. Dia mai dengan agam dia mai dengan suara dia tu dahsyat. Nabi gambarkan macam tu. Antum bayang kita duduk dalam kubur nak jadi apa?
Malaikat maut tu main macam mana? Nak punggah pula bumi ni. Israfil nak tiup sangkakala. Punggah habis bumi ni. Luruh habis apa yang ada. Keluar balik berimpun di mahsyar. Yang Nabi kata, cuping dalam hadis Imam Muslim, cuping malaikat dengan bau dia pun ada 700 tahun berjalan baru nak sampai. Ni bawah ni. Yang kita kata sejengkai ni. Cuping telinga malaikat dengan bau 700 tahun. Hak tu kita nak tengok di hari akhirat. Oh, tak menasabah. Tengok malaikat maut mati terus. Rebah masuk sampai dalam tanah, gelap, kampui, diheret ke alam barzah, ditanya. Dalam hadis Bukhari kata ditanya, siapa laki-laki yang diutuskan kepada kamu? Orang munafik dengan orang kafir kata, orang munafik kata, kebanyakan orang kata dia Muhammad kot. Jawapannya malaikat anggap cukup korang ajar. Jawapan ni cukup tak hormat para nabi. Hadis Bukhari kata dia pukul betul-betul di antara center ni, remuk masuk ke dalam. Merintih mayat tu. Kalau tak ingat ni semua ikhwan, bukan kata siapa-siapa, dengan kita boleh rosak. Pasal benda ni adalah yu'minuna bil ghaibi. Dia ada tapi dia ghaib. Walladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan orang-orang yang takut pada Tuhan dia yang ghaib, untuk mereka balasannya sangat besar. Betul hak Nabi kata pada Ibnu Abbas ni, betul. Rufi'atil aqlam. Kering dah tulisan Tuhan. Takdir telah tercatat. Yang tercatat telah beku dan duduk di situ sebagai ketentuan Tuhan. Tak akan jadi melainkan seperti yang telah dicatat. Dalam riwayat lain daripada At-Tirmizi tadi, seperti kita habaq tadi, Ibnu Sunni, Ibnu Abi Asim, Baihaqi, Tabrani, dia tambah, ihfazillah tajidhu amamak. Kau pelihara Allah dengan makna yang sama, kau akan nampak nusrah Allah Ta'ala tu duduk depan kau. Allah Ta'ala tolong. Hati kita nampak, orang lain tak nampak. Hati nampak, orang lain tak nampak. Orang lain kata kesian hang susah, hati dia menafikan tak. Allah tolong aku. Allah tolong aku banyak. Kita punya dengar dia cakap tu, kita kata apa yang Tuhan tolong hang ni? Tak, Tuhan dah tolong aku cukup banyak. Hati dia nampak, tajidhu amamak. Tuhan duduk depan. Susah ya kawan. Muraqabah lagu ni tinggi ya kawan. Tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan kita kena ada ikhwan. Kita kena ada. Jadi apa-apa dekat kita, Allah nombor satu kita nampak. Sebelum nampak duit, nampak si fulan, nampak orang tu, Allah nombor satu. Kita akan panggil dengan nama-nama Allah Ta'ala yang Nabi ajak dalam doa ketika susah. Kita seru Allah Ta'ala dengan nama-nama yang Nabi suruh kita seru. Nabi ajak, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi apa-apa kita seru Tuhan dulu. Tadah tangan minta ke Tuhan. Jangan main-main ikhwan. Kata Nabi, Ta'araf ilallah fi rakha, ya'rifka fi syiddah. Kamu ingat Allah Ta'ala ketika kamu dalam keadaan senang selesa. Nanti hari kamu susah, Allah Ta'ala pula ingat kepada engkau. Subhanallah ikhwan. Kulli akullak. Orang kata kulli akullak. Kamu jadi milik aku bagi hak kamu. Kamu jadi hamba aku jadi Tuhan kamu. Kamu jadi ni pekerja aku jadi tuan kamu. Kulli akullak. Apa yang hang bagi kat aku pulang balik. Subhanallah. Masa hang senang, hang lenang, apa pun tak ada. Masa hang susah, hang akan tengok apa pun tak ada. Wahai Tuhan ni ikhwan, walaupun hadis kata lagu ni, orang tu macam mana hamba dia buat, daripada dia tetap sampai, tapi dia cabut perasaan dekat. Dia cabut perasaan dekat. Dia cabut. Macam mana jahat pun, kawan tetap hidup dengan inayah daripada Allah. Dia tetap hidup dengan sihat Tuhan. Dia tetap makan. Dia duduk makan kunyah ni semua nikmat Tuhan bagi. Tapi Allah cabut apa daripada dia? Allah cabut wujud Allah dalam jiwa dia. Hati dia tak rasa Tuhan ada. Untuk menambahkan beban dia di hari akhirat. Untuk menambahkan celaka dan derita dia di hari akhirat. Dia kata lebih kurang, tak ada apa-apa jadi. Tak ada apa-apa jadi. Hak orang baik-baik tak dan kata dah jadi dah. Sombong, gedebang, gedebung semua. Tak ada apa-apa.
Tak ada apa-apa. Dan kalau Tuhan bagi musibah pun, Tuhan halang hati dia nampak Tuhan. Nampak Allah Ta'ala ni wujud, Allah tutup hati dia. Dia tak nampak juga. Dia dah sampai teruk dah satu tahap. Tapi ziarah satu orang yang kena badan tak boleh bergerak ni. Apa? Stroke kan? Hari dia boleh mula pi tengok apa duk pakai wire tu. Second hari, lama dah lepas tu nampak dia boleh bergerak sikit. Satu soalan yang dia tanya saya tak boleh jawab. Saya duk tengok mata dia. Apa saya nak kata kat dia? Dia kata dah jalan 2 tahun setengah dah ni. Dia boleh cakap sikit-sikit, saya boleh faham. Tapi dia duk tidur. Tak ada, Tuhan tak tolong pun. Allah firman, Udu'uni astajib lakum. Hang minta aku bagi. Tapi duk minta dia buat macam dia tak ada. Itu nak kata apa? Tak boleh tahan. Bahasa lagu tu buat kita tak boleh tahan. Dia jadi sayu hati. Kita jadi nak menapah tak lepas. Kita duk tengok dia, dengar ayat dia, dengan bahasa kita bagi balik kat dia. Kita kata Allah kata minta, dia bagi. Dia kata dah 2 tahun setengah duk minta. Dia buat macam dia tak ada. Kira macam duk minta kat benda tak wujud. Kalau tak bagi pulih semua pun bagi boleh berjalan. Kira kadar tak bagi susah orang sudahlah. Takkan yang tu pun tak mampu bagi kot. Nak kata apa pakcik? Saya nak kata apa? Saya tak tahu nak kata apa. Saya tadah tangan, ya Allah, tolonglah hamba hang ni, ya Allah. Takat tu je boleh kata walhamdulillah rabbil alamin. Tak boleh dah nak tatap wajah dia tu, ayak mata kita jadi nak luruh. Tengok ujian Allah Ta'ala ke dia, dengar bahasa dia, pengaduan dia, doa dia, dengan kedudukan keluarga dia, dengan semua jadi kucar kacir. Tuhan ni betul-betul ada ke? Bila hamba dah main macam tu, saya nak kata istighfar, saya boleh suruh dia istighfar. Tapi dia tu, apa dia kena ni? Musibah apa dia kena ni? Cabut. Perasaan dia dengan Tuhan tu cabut. Pelik dengan satu, Pak Mik pun biasa pergi ziarah dengan saya. Mama Pak Mik di Kelang. Mama. Perempuan, mama. Saya tak tahu nama dia, saya panggil mama aja. Duk main kuliah. Pergi Langkawi. Balik Langkawi. Satu badan tak boleh bergerak. Masuk hospital manakah tak tahulah, saya pergi ziarah dengan Pak Mik hari tu ni. Masuk ziarah, sebelah tangan tak boleh angkat. Jaga aurat dia. Masa saya pergi tu tengah baca Quran. Perempuan. Hak saya cerita mula tadi tu jantan. Mama. Orang pegawai kerajaan. Baca Quran. Lepas tu saya pergi rumah dia dengan Pak Amit, duduk atas kursi roda. Tak ada perubahan kot. Kata dia nak boleh berjalan. Tak ada. Macam tu. Dia boleh bagi motivasi kita yang main tengok dia ni, lebih daripada kita main nak bagi semangat dekat dia. Ini semua kerja Allah. Allah buat dan Allah tak pernah zalim ke orang. Dia wujud, dia ada, dia kuasa. Dia nak bagi senang, dia bagi. Dia nak bagi susah, dia bagi. Kita jangan susah hati. Kita berhubung dengan Tuhan. Tuhan tak abai kita sama sekali. Dia boleh cakap lagu tu. Saya ada, Ustaz Amar ada, Ustaz Yub ada. Pergi ziarah dia ke hospital. Bawa habatus sauda, bawa bagi apa ni minyak zaitun, bagi kat dia. Kita nak bagi kat dia. Dia yang bagi semangat kat kita. Ikhwan, sama sakit. Tapi orang ni Allah bagi nikmat nampak Tuhan. Orang ni Allah tahan. Hijab. Allah tahan. Ini satu benda yang kita kata, ingat Allah masa kita sihat. Allah akan ingat kita. Tuhan tak ingat kita bukan makna dia tak bagi makan. Dia bagi makan.
Makan minum ni tak ada tanda ingat, tak ada tanda tak ingat. Tapi jiwa kita sangka dia tu macam mana? Kita sangka dia tu macam mana? Oh, jangan main-main. Dia uji kita ni ikhwan, dia pulah hati kita ni dengan ujian. Quran kata apa? Hatta zulzilu, gegak. Sampai sahabat kata, mata nasrullah. Tuhan nak tolong bila lagi? Allah kata dekat. Dekat. Dekat tu bila? 5 tahun lagi. Lambatnya. Ya Allah. Dekat tu bila? 5 tahun lagi. Tak apa, Allah kata. Nusrah Allah tu dekat. Bahasa Quran dekat. Tapi mata kita duk tengok dan bau duk tanggung ni. Allah yang maha mengetahui. Tapi demi Allah. Antum tengok bila Allah bagi para ulama' mereka berkecimpung menegakkan Islam. Tak pernah hati mereka tercabut daripada putih asa. Tak pernah. Tak pernah ya kawan. Tengoklah ulama' zaman silam sampai zaman hari ni. Tegak sunnah ni apa tak kena? Tegak sunnah ni apa tak kena? Apa majlis-majlis agama tak buat? Apa mereka tak buat? Tak ada tauliah lah, tangkap lah, yang tu lah, yang ni lah. Macam-macam kena. Macam-macam kena. Saya tak bisa tengok tip yang Dr. Asri kena tangkap tu. Saya tak bisa tengok. Tapi sekali Ustaz Amar tunjuk ke saya. Saya buka surat khabar lah. Kata Dr. Asri kena tangkap. Kita cakap lagu kita lah. Buat ke mana dah kena tangkap. Ini hari dia, besok hari kita. Tapi tak katalah hari kita. Hari ni hari dia, besok hari orang. Kan? Hari kita tu tak sebut lah. Tapi sekali saya pergi Ustaz Amar di Kelang. Dia kata, Ustaz, mai tengok. Kita Ustaz pernah tengok tak macam mana Dr. Mahzah kena tangkap? Saya kata tak biasa, tapi dalam surat khabar ada. Anda tunjuk ke Ustaz. Dia buka dia punya tu, tunjuk. Kita bila tengok dia kena tangkap, saya tengoklah ada benda tak boleh faham. Ni nak tangkap orang tak ada tauliah ke nak tangkap anak Sultan Sulu? Pistol. Apa yang dia nak gambarkan? Dia nak gambarkan sunnah ni cukup bahaya. Bukan isu orang tu kena tangkap, tapi suasana tu kena digambarkan. Kena gambar macam tu. Bahaya dia ni macam mana? Dia bukan kata kereta biasa mai. Kereta luar biasa pegang pistol. Subhanallah. Bila orang kampung tengok, ui, pakai pistol, polis mai. Dia ajak apa? Sahih Bukhari ke buat bom? Tuan-tuan, orang kampung jadi takut, menyerot. Jantung masuk dalam ni, menyerot masuk. Antum, pasal apa suasana tu digambarkan? Pasal orang kata sunnah tu tak betul, sunnah tu sesat. Dia takut dengan sunnah. Pada dia sunnah, dia duduk kata tu bukan sunnah. Pada mereka, sunnah yang dikatakan ini bukan sunnah. Ini satu kesesatan. Silap tafsir. Hadis tu betul, tapi mereka silap tafsir. Mereka yang silap tafsir dengan Quran dan sunnah ni, mereka ini bahaya. Digambarkan keadaan macam tu. Apa tak kena. Tapi sampai hari ni, ikhwan, orang-orang yang kena macam ni semua, dia pada putih asa tak? Antum boleh tengok. Ada putih asa? Tak ada putih asa. Tak, putih asa tu satu nikmat Allah Ta'ala bagi. Kita ni duk main mengaji ni, baru Pak Mentua tanya duk mengaji apa? Tak main dah. Tak main dah. Tengok, Allah tak bagi nikmat kat kita. Ada Riyadhus Salihin, semua ada set di rumah. Pak Mentua tanya duk pergi mengaji di mana? Tak apa bapak, saya pun bukan pikrab sangat. Tuhan tak bagi nikmat. Hak ni kena gari, kena tangkap, masuk lokap. Semua mai pi mahkamah, gedebang-gedebung, keluar khabar seorang. Kawan di Indonesia hantar email, kawan di Brunei hantar mai SMS tanya, Singapura hantar mai tanya, satu dunia gah budak-budak duk mengaji di Riyadh hantar mai tanya. Satu dunia tahu. Tapi orang yang lalui benda tu, dia ada putus asa tak? Tak ada, nikmat daripada Allah. Ta'araf ilallah fi rakha. Kau kenal Allah masa kau senang.
kau ikut sunnah, kau tegakkan agama, jangan syirik pada Allah. Hari kau susah, Allah tunjuk dia duduk sebelah kau. Ni kita tak dapat lagi. Kita nak kena rasa ni, hari tak ada duit, Tuhan ada sebelah. Kita rasa dekat Tuhan tolong kita, ikhwatul iman. Kata dia, kamu kena tahu bahawa apa yang menimpa kamu, itulah akan menimpa kamu. Bukan salah siapa. Itulah ujian daripada Allah Ta'ala. Dan kamu kena ingat, apa dia? An-nasra ma'as sabri. Allah Ta'ala tolong kita bersama sifat sabar kita. Kita ada sifat sabar, Allah mesti tolong kita. Dan ketahuilah, Allah Ta'ala akan buka ruang keluasan ketika Allah bagi kesempitan. Lepas jumpa satu benda sempit, dia akan jumpa satu keluasan. Tengok, lepas kena tangkap, lepas kena macam ni, dengan sebelum, apa beza dia? Orang yang lalu itu dia tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Siapa kena, siapa tak kena, kita tak tahu. Kalau kita pernah kena, takutlah kan? Mereka memang lalu kita menyorok. Bukan kita, penceramah menyorok. Menyorok. Tapi kalau orang tu dia berhadapan, dia serah diri pada Allah, lepas dia kena susah, hanya dia yang tahu macam mana nikmat itu alir dalam hidup dia. Macam mana nikmat itu masuk. Macam mana sunnah itu terangkat. Macam mana orang mula cari, orang mula nak tahu. Macam mana musuh yang buat tu mula takut. Allah bagi balasan batin dekat dia. Oh, jangan ingat ya kawan, boleh duduk atas kerusi besar-besar lah ni kira jiwa gundah gulana. Senek tak boleh buat lagi. Jiwa gundah gulana. Sajalah bagi sakit hati bukan apa pun, tak ada apa. Dia jiwa gundah gulana. Kita kata boleh seronok, tak seronok. Siapa tahu? Tak seronok. Balik rumah nak tidur ke makan ubat tidur ke? Kita lah ni duk tidur dah. Tak ada ubat, tak ada apa. No, balik ambil satu ubat cekak. Kena jumpa pakar kaunseling. Tapi apa Nabi kata itu betul ikhwan. Last sekali, wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan susah, perit, sakit, meleleh peluh keluar, mesti ada kesenangan. Mesti ada kesenangan. Antum tengok dari segi bahasa Arab dia, dia kata al-usri, dia guna ma'rifah. Al. Yusra nakirah. Subhanallah. Ini ada satu nikmat ikhwan. Fa in wa anna ma'al yusri, sesungguh-sungguhnya dengan satu susahnya kamu lalui, yusra, terbuka pintu senang yang tak tahu banyak mana. Tak tahu banyak mana. Itu rentak ayat dia mai. Tak tahu banyak mana. Allahu akbar. Allah buat lagu tu. Nabi pakai. Quran pun kata lagu tu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Macam tu juga. Susah dia pakai ma'rifah. Senang dia pakai nakirah. Oh, dahsyat. Dahsyat. Ada benda yang Tuhan nak sampai dekat kita ni. Apa dia ikhwan? Satu susah, Allah bayar dengan ribu-ribu kesenangan. Siapa tahu? Orang yang lalui benda tu dia tahu. Dia tahu. Apa satu kita kata kita terima apa Tuhan bagi, cuma kita minta apa dia? Allah jangan bagi benda yang kita tak mampu. Itu kita minta. Tapi bila benda tu kena pada kita, demi Allah kita mampu. Cuma kita minta Allah bagi kuat jiwa kita, Allah bagi kepada kita jalan keluar, dan Allah bagi kita nampak rahmat ilahi itu dekat dengan kita. Itu kita kena minta pagi, malam, siang, petang, kena minta dekat Tuhan. Kena minta dekat Tuhan. InsyaAllah ya khatul iman, kalau diberi kesempatan pada masa yang akan datang, kita akan masuk hadis yang keempat. Anas bin Malik nak cerita pula kepada kita. Ini murakabah juga. Anas bin Malik nak cerita pada kita satu benda yang kita kena belajar. Macam mana hati para sahabat ni tengok dosa. Macam mana hati kita ni tak dapat benda tu. Tak dapat. Tak dapat. Ada orang buat benda kecil-kecil yang Nabi tak buat, meskipun kecil dia sebesar rambut yang nipis tu.
Tapi kalau benda tu Nabi tak buat, Anas kata, kami melihat dia satu dosa yang cukup membinasakan. Ini hadis muraqabah, ni muraqabah hati, nampak macam mana? Kita memanglah Nabi tak buat, apa salah kita buat? Tak apa takat tu, dia tambah lagi satu, dia kata betul-betul kalau nak ikut semua Nabi buat, tak keluar rumah kita. Lagi best dia cakap kalau gitu. Memang tunjuk terang-terang kita ni tak ada muraqabah ilallah. Kita ni tak ada muraqabah ilallah. Mudah-mudahan ikhwan, Allah berkat hidup kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.